Hai, Assalamualaikum semua. Okay, saya Nurul. Welcome to my channel. Okay, hari ni hari ke-10 selepas saya buat bariatric surgery, weight loss surgery. Okay, saya nak bagi tahu ni adalah 5 perkara yang anda kena hadap selepas surgery. Okay, kebaikan dan keburukan weight loss surgery. Nombor 1, kebaikan dia, of course you boleh feel, you boleh nampak penurunan berat badan yang drastik. Okay, tapi bukan senang ya, kena ikut apa yang meal suggestion yang diberikan oleh doktor. Contohnya apa benda yang you boleh makan. Pada saya tak boleh makan lebih daripada 2 sudu. Maknanya saya kena makan yogurt, saya kena makan cheese, saya kena makan ikan putih untuk masa stage dia ada first stage, second stage dengan third stage. Kita kena ikut apa yang dia bagi tahu. So kita kena makan dalam satu hari 6 kali. Kena makan dengan kerap tapi dengan portion yang sikit. Nombor 1 yang happy adalah penurunan berat badan yang sangat drastik. Daripada 86.5, hari ni berat badan saya 78.8. So dalam masa 10 hari saya dah turun lebih kurang 8 kilo. Dalam masa 10 hari 8 kilo. Itu nombor 1. Nombor 2, awak tak rasa terlampau lapar. Awak tak rasa lapar. Tapi by the time every 2 hours or 3 hours kita sendiri rasa nak makan, sebab kadang-kadang rasa macam dia ada rasa pedih dekat ulu hati. Tapi dia tak lapar, hanya kita ada rasa macam kita kena makan, macam doktor suggest tu. So disiplin sangat penting. Kita kena prepare makanan kita every 2-3 hours. Macam ikan kita tak boleh nak habiskan satu portion ikan, iaitu besar tapak tangan kita separuh. Ikan yang kecil tu kita boleh makan 2 kali. Yang tu 2 kali, so ada 4 kali lagi yang kita kena fikir kita nak makan apa. Terpulang nak makan telur rebus ke, telur scrambled egg ke, ataupun kita nak makan benda-benda lain juga. So tak rasa lapar. Untuk masa sekarang lah, saya tak rasa lapar. Tapi memang kena makan. Nombor 3 pula. Nombor 3 ni macam kebaikan dulu saya bagi. So, nombor 3, darah tinggi. Macam saya ada darah tinggi pada usia yang muda, 26 tahun saya dah tahu saya ada darah tinggi. So bila saya buat ni, saya tengok darah tinggi saya memang stable. Memang betul-betul stable. Saya juga ada fatty liver. So fatty liver tu sebelum operation memang doktor cakap memang teruk lah, memang tebal. So lepas tu bila check, alhamdulillah dia dah macam pengurangan fat tu dekat dalam report tu dah memang mengurang. Saya adalah border kencing manis sebab mak bapak saya pun memang ada kencing manis. So saya harap bila lagi sekali saya check, saya punya kadar gula tu memang dah berturun. Sebab banyak yang saya dengar lepas buat ni memang masalah kesihatan tu akan mula untuk stable. So nombor 4 pula, untuk masa sekarang ni saya kebanyakan doktor lain suruh minum susu, tapi doktor saya lain, datuk sarankan untuk saya makan real food. Tak ada susu-susu ni semua tak nak. Dia suruh saya makan ikan, dia suruh saya makan buah, dia suruh saya makan real food. Tofu, tahu. Saya rasa macam dulu kan kita makan main bedal je. So saya dapat belajar banyak menu baru yang berkhasiat, macam ikan
steam alatai, so ikan bakar. Okay, so saya ada lagi 2 hari untuk saya skip kepada stage nombor 3, which means I dah boleh makan daging cincang, ayam cincang. So doakan cepat-cepat sikit saya punya stage tu berlalu, walaupun saya tak sabar. Saya dapat belajar menu-menu yang berkhasiat yang lain. Rupanya banyak menu yang berkhasiat yang tak perlukan menggunakan minyak pun. Okay, saya ada try buat aglio olio menggunakan minyak zaitun. Sangat simple, saya boleh makan udang, saya boleh makan ketam. Tapi untuk masa 2-3 bulan ni, saya rasa saya ada masa untuk prepare meal saya sendiri. Saya tak bekerja untuk 2-3 bulan ni sebab saya rasa ini masanya saya untuk fokus pada diri saya dulu, dan lepas tu baru saya bersedia untuk bekerja semula. Okay, so nombor 4. Nombor 5 yang seronoknya, bila orang jumpa kita kan, bila jumpa kita dah kurus, macam apa rahsia dia semua kan. Memang untuk weight loss surgery ni you kena banyak pengorbanan. Okay, sebab saya nak invest pada diri saya nak jadi sihat. Saya sebelum ni saya seorang PCOS, maknanya saya ada masalah berat badan dan saya pengidap PCOS. Cycle menstrual saya memang tak normal. So hormon saya pun tak balance. So dengan pembedahan ni saya harapkan untuk peluang saya normalkan hormon saya tu sangat tinggi. Saya nak jadi macam wanita biasa kan. So disiplin tu tinggi. Seronoknya bila orang jumpa kita macam sekejapnya macam dah turun kan, apa rahsia dia semua. Tapi memang saya tak boleh makan lebih daripada 2 sudu. Okay, itu adalah kebaikan dia yang saya ceritakan. Okay, cons dia pula. Okay, satu, emosi kita kena kuat. Kita kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Okay, which means kita dah selalu nak makan apa yang kita nak kan. So macam agak kita malas nak masak, kita boleh ambil McD, kita boleh pergi beli makanan macam tu je. But now I have to be so disciplined. Okay, sebab kita dah invest wang yang banyak, kita dah keluarkan saving kita untuk kesihatan kita. Okay, macam mana saya nak cakap maknanya dulu main belasah je, makan, minum, at the same time sulamkan air, lepas makan nasi sulam air, minum suka-suka hati air manis. So sekarang saya tak boleh buat lagi macam tu. Saya kena kawal diri saya. Lepas makan, lepas 1 jam baru saya boleh minum air. Benda ni sangat-sangat menyeksakan sebenarnya. Kadang-kadang yelah you dah terbiasa dengan habit you makan lepas tu minum air kan, it's normal. Yang ni memang tak boleh. Lepas 1 jam macam tu baru you boleh minum air. That one pun sip very slowly, 1 deguk 2 deguk, lepas tu dah repeat lagi. So dia mengajar kita untuk jadi macam sabar. Macam sebenarnya sunnah Nabi ni adalah sunnah yang terbaik. Kita tak pernah tahu dalam segi sains sebenarnya benda tu makan secara perlahan, kunyah 44 kali adalah tu semua sunnah Nabi kan. Sebenarnya bila I went to the hospital and doktor advise me that memang kena buat macam tu untuk kita tolong perut kita cerna dengan lebih baik. So kena buat benda tu. Memang at first memang seksa sangat, sampai sekarang lagi rasa macam struggle. Dia kena sabar 44 kali. Dan suapan 1 sudu tu kena gigit, kena kunyah 44 kali baru telan secara perlahan-lahan. Lepas tu tak boleh berseluamkan air, after 1 hour baru you boleh minum air. That one semua daripada sunnah Nabi kan. So that one benda yang kita tak suka sebenarnya baik untuk diri kita. And I feel like
kita tak ada ilmu yang betul kan. Sebelum ni kita main hantam je. So itu satu benda, siksa nak hadap, nak jadi disiplin. Itu satu benda. And then nombor 2, dia ada dumping syndrome. Dumping syndrome means bila you dah makan, dia rasa tersekat dekat dada. Okay, yang ni paling, I believe that semua bariatric patient rasa benda ni. And then rasa tersekat, you dah start rasa macam tak selesa, you rasa macam half breath, you tak boleh nak bernafas dengan bagus. And then you kena sabar, you kena cool down, you kena jalan-jalan bagi benda tu turun bawah. Okay, so bagaimana kita nak tolerate dengan diri sendiri dalam keadaan yang kita makan sikit and then you rasa perit dekat dada. Kita makan sikit tapi kita kena makan secara perlahan. Benda dumping syndrome, kadang-kadang kita boleh termuntah, but alhamdulillah tak pernah lagi saya muntah. Hanya terasa tersekat dekat dada ni memang sangat teruk. Saya rasa memang sangat teruk. So apa yang saya buat, saya akan jalan-jalan dan lepas tu akan lega. Okay, nombor 3 pula, keburukan dia, relationship you dengan makanan sudah terputus. Okay, selama ni you main bedal je dengan makanan apa yang you suka. Kadang you tengok makanan tu, you nak makan tapi you tak boleh nak makan banyak sangat pun. You jadi lebih tak tamak. You jadi macam berfikir dulu sebelum makan. Benda tu. Dan yang lagi satu yang tak best, bila you gathering ramai-ramai, you hanya boleh tengok je. Untuk fasa sekarang lah, saya tak tahu, mungkin akan datang saya boleh, insyaAllah saya boleh makan macam biasa tapi dengan portion yang sangat sedikit. Okay, tapi yang bestnya saya tak rasa lapar. Hanya saya kena makan sebab bila dia rasa macam lapar dekat ulu hati ni, macam pedih sikit, saya kena makan. Nombor 4, you punya mind kena kuat. You akan melawan dengan emosi diri you, dengan kepala you, otak you. Macam, why macam ni? Macam tu. Kenapa macam ni? Kenapa? Aku dah habis duit banyak tapi aku ingatkan dengan bariatric surgery ni, lepas ni aku boleh makan je. Why? Kenapa aku kena seksa diri aku macam ni? At first tenaga memang tak ada. And then kita tak boleh stres tau. Tak boleh stres. Tapi ada beberapa ketika saya menangis. Macam bila you dehydration, you kena minum air yang banyak. Tapi pada same time, you kena minum sikit-sikit. Kita dah biasa gogok kan. Tapi ini kita tak boleh buat dah macam tu. Kita kena, kalau boleh kena ambil sudu, minum satu sudu. Lepas tu after 20 minutes, minum lagi satu sudu. So rasa macam I nak minum banyak tapi tak boleh nak minum banyak. Macam kena sabar, setiap masa you kena minum air perlahan-lahan. Kita jadi macam tekanan tau. Macam tekanan yang sometimes saya menangis. Tapi I fikir untuk kesihatan, I nak hidup sihat, I tak nak sakit. Itu je I fikir. Okay, nombor 5, you akan rasa lemah untuk stage I. Bila you dehydration, you rasa lemah. You macam ada 30% je tenaga. Dan bila you nak buat semua benda, you tak ada tenaga. You rasa marah kat diri you. You rasa macam tak berguna. Lepas tu mental dengan fizikal kena sangat kuat. Hopefully lepas I habis stage ni, I nak balik I punya stamina tu. Untuk sekarang ni memang I tak larat.
Even kadang-kadang lepas I prepare meals, I jadi macam tak larat I pening, I come baring. So untuk first 2-3 weeks ni I kena rehatkan diri I kena muhasabah diri, I kena banyak fikir yang positif-positif. Sebab bila I fikir positif, dan hormon-hormon tu yang akan bantu I untuk burn lagi fat. Okay semua, saya rasa itu yang saya boleh share dengan you guys. Okay, weight loss surgery ni adalah surgery yang terbaik untuk yang betul-betul nak disiplinkan diri dia, nak ubah cara hidup dan kesihatan dia untuk masa yang panjang. But this not the easiest way. For me, kalau yang boleh, sebab saya ada PCOS, berat badan saya susah sangat nak turun. Dah hormon saya macam orang gila. Okay, kejap saya period melimpah ruah. Kejap saya tak datang sampai 2 tahun saya tak datang period. So, I want to come up with something yang overcome dengan something yang bagus untuk diri sendiri. Okay, fikir banyak-banyak sebelum nak buat. Okay, kalau yang betul-betul ada banyak masalah yang bukan just untuk cantik, tapi nak ubah you punya, macam you ada tinggi kencing manis, lepas tu kan apa ni, fatty liver, benda tu boleh mengundang stroke kan. So you boleh try untuk rawatan ni, untuk buat surgery ni. Tapi kalau just you tak ada apa-apa masalah, then just untuk cantik, I think you better don't do. Okay, Assalamualaikum semua, bye.